Salam sejahtera Malaysia. Di manakah Khairi Jamaluddin akan berada? Khairi Jamaluddin masuk Pakatan Harapan. Siapa setuju? Boleh komen. Khairi Jamaluddin masuk Perikatan Nasional. Siapa setuju pun boleh komen. Tak setuju pun boleh komen juga, tidak masalah. Di manakah KJ akan berada? Namun, kebelakangan ini kita dapat lihat. Setelah beberapa ketika KJ telah dipecat, akhirnya gerakan memberikan tawaran. Hari ini pula saudara-saudara semua, Bersatu telah mendedahkan sesuatu yang bagi saya ini pasti mengejutkan seluruh UMNO. Adakah sekiranya Khairi Jamaluddin akan menyertai Bersatu dan akan mengangkat Bersatu menjadi satu parti yang paling digeruni di Malaysia? Satu parti yang pasti bakal menjadi parti yang berjaya di PRN negeri pada tahun ini. Parti yang mungkin akan menang keseluruhannya. Tidakkah UMNO ataupun Zaida Medi akan menyesal sekiranya KJ, di mana KJ berada, di situlah kejayaan parti itu. Seperti yang kita tahu, banyak yang mengakui kehebatan KJ, potensi KJ, bahkan pengaruh Khairi Jamaluddin. Saudara-saudara semua, Bersatu akhirnya membuat pendedahan. Sedia beri Khairi jawatan Menteri Besar Negeri Sembilan. Apa komen Anda, saudara-saudara semua, sekiranya Khairi Jamaluddin akan menjawat jawatan sebagai Menteri Besar di Negeri Sembilan? PPBM ataupun Bersatu Negeri Sembilan bersedia menawarkan jawatan Menteri Besar kepada bekas ahli Parlimen Rembau, yaitu Khairi Jamaluddin, bagi sekiranya KJ mahu bertanding pilihan raya negeri di negeri itu di bawah tiket Bersatu. Sekiranya KJ ingin menjadi Menteri Besar, ingin mencari di mana parti politik tujuan, ingin mencari ataupun di mana platform seterusnya. Kalau beliau ingin menjadi Menteri Besar, syaratnya beliau kena menyertai Bersatu di Negeri Sembilan. Pengurusi Bersatu Negeri Sembilan, Datuk Edin Shazli Sid, berkata, soal Menteri Besar adalah persoalan kecil kerana paling penting adalah memastikan kemenangan kepada Bersatu dan juga Perikatan Nasional. Kalau KJ sertai Bersatu dan bertanding di Negeri Sembilan, kita tiada masalah untuk tawarkan dia kursi Menteri Besar. Bagi saya itu adalah persoalan kecil kerana pentingnya kita nak memastikan kemenangan, dan semestinya siapa saja yang dirasakan ada nilai dan difikirkan sesuai oleh Presiden, yaitu Muhyiddin Yassin, jadi dia boleh jadi Menteri Besar. Itu kita serah kepada pucuk pimpinan. Saudara-saudara semua, saya dapat merasakan sesuatu juga bahawa Muhyiddin Yassin, saya rasa beliau tertarik juga dengan Khairi Jamaluddin. Kita tahu sekiranya siapa sajalah parti di Malaysia ini yang akan dapat Khairi Jamaluddin, akan terima KJ di dalam parti, sudah pasti pengundi-pengundi yang mengundi KJ, penyokong-penyokong KJ akan menyokong KJ, terutamanya pengundi muda Melayu. Dan saya sudah pasti yang bukan Melayu pun ada yang akan tertarik kepada pimpinan Khairi Jamaluddin. Namun kita lihat di manakah parti yang bakal KJ sertai. Adakah KJ akan menyertai Bersatu untuk jawatan Menteri Besar Negeri Sembilan ataupun sebaliknya? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Satu kejutan hari ini yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang menonton video ini. Banyak sangat pendedahan daripada SPRM. Dakwaan RM 1 bilion yang diberikan kepada syarikat berkaitan dengan menantu Muhyiddin, berkaitan dengan pembekuan akaun Bersatu, seleweng RM 600 bilion dan sebagainya. Sejak beberapa waktu ini, ketika ini kita telah mendengar banyak sangat kes berkaitan dengan seleweng dana. Dan dalam pada itu saya juga ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada SPRM yang setiap hari kita dapat melihat perkembangan-perkembangan bahawa mereka telah
membuat tahanan, telah mereman, telah membuat tangkapan dan pendedahan-pendedahan. Hari ini saudara-saudara semua yang ada di rumah ataupun di mana saja Anda berada, satu pendedahan terkini daripada SPRM di mana seorang individu telah ditangkap. Perunding bebas yang telah menerima RM 700.000 ubah wang haram akhirnya ditahan SPRM. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah menahan seorang perunding bebas kerana disyaki menerima upah daripada seorang wanita yang bergelar Datuk Seri bagi melakukan kerja-kerja membabitkan kegiatan pengubahan wang haram. Kemarin pun ada berita tentang ini, hari ini pun ada pula berita, ada juga berita tentang pengubahan wang haram yang juga dilaksanakan oleh seorang Datuk Seri. Suspek yang berusia 70-an itu dipercayai telah menerima habuan dianggarkan lebih RM 700.000 sepanjang 2016 sehingga 2017 sebagai balasan melakukan aktiviti pengubahan wang haram dengan membawa wang tunai yang disyaki hasil penipuan pelaburan. Suspek juga disyaki bersubahat dengan Datuk Seri terbabit berhubung kegagalan mengisytiharkan sumber wang pelaburan itu bagi tujuan menipu syarikat milik individu berprofil tinggi. Pengarah kanan siasatan SPRM, Datuk Seri Hishamuddin Hasim mengesahkan penahanan suspek pada jam 4 petang semalam ketika dia hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Jadi saudara-saudara semua, ini satu lagi tangkapan yang bagi saya memang mengejutkan. Tak kira lah pangkat kau apa, Datuk Seri kah, YB kah, apa-apa sajalah menteri kah, timbalan menteri kah, kalau bersalah tetap bersalah. Akhirnya perunding bebas yang telah menerima upah RM 700.000. Jumlah ini bukan jumlah yang sedikit, tuan-tuan dan puan-puan. Akhirnya perunding itu telah ditahan oleh SPRM kerana telah terlibat berkaitan dengan pengubahan wang haram bersama dengan seorang Datuk Seri. Susulan tangkapan itu, suspek juga direman selama 5 hari bermula sehingga 14 Februari selepas Magistrat Irza Zulaika Rohanuddin membenarkan permohonan reman dikemukakan oleh SPRM. Pengarah kanan siasatan SPRM, Datuk Seri Hishamuddin Hasim mengesahkan penahanan tersebut. Saudara-saudara semua, ini satu lagi bukti bahwa SPRM memang melakukan kerja dengan baik. Dan ini juga sudah pasti satu isu, satu perkara yang mengejutkan ramai orang. Mesti selepas ini banyak saja tanda tanya yang timbul berkaitan dengan pendedahan SPRM ini. Mesti kita akan hilang kepercayaan kepada pemimpin-pemimpin, bahkan juga penjawat awam. Sebab sebelum ini SPRM juga telah membuat tangkapan bukan kepada pemimpin-pemimpin saja, namun penjawat awam pun kebanyakannya terlibat dengan rasuah, penyelewengan dana dan sebagainya. Apapun saudara-saudara semua, teruskan bersama di dalam channel ini. Ikuti perkembangan channel ini, perkembangan politik dan isu semasa. Jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe.